Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Mahdi Syarudin, sila pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnianya dapat kita menyambung kuliah tafsir kita menerusi ayat yang ke-14 dan seterusnya ke-15 daripada surah Al-Qiyamah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sadaqallahul azim. Maksudnya bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Saya pendengar dalam hati ini kasih sekalian, pada kuliah lalu kita telah lihat bagaimana manusia ini mempunyai alasan yang berbagai-bagai. Pada hari berlakunya kiamat nanti dia mencari tempat untuk perlindungan. Barulah dia sedar apa yang telah dilakukan pada ayat yang ke-13 yang lalu. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Apa yang telah didahulukan, apa yang telah dikemudiankan, apa yang dibuat di kalangan perkara-perkara yang merupakan maksiat kepada Allah SWT, dan apa yang telah ditangguhkan dari amal saleh yang sepatutnya dikerjakan. Ini kita telah lihat pandangan Ibn Jauzi sebagai contohnya, apakah maksud takdim dan juga takhir dalam konteks ayat 13 yang lalu. Jadi ayat lalu ini menyatakan bahawa Allah akan beritakan kepada manusia tentang amal-amal buatannya. Ayat ini menyatakan sebenarnya yang bersangkutan bukannya tidak mengetahui tentang amal-amalnya, dia tidak perlu untuk diberitahu. Bahkan manusia merupakan seorang yang makhluk yang tahu apa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Tak ada perlu saksi selain daripada dirinya sendiri. Dia sudah pun jelas terhadap perbuatan-perbuatannya ketika dia hidup dahulu. Walaupun seandainya dia ketika itu mencampakkan atau mengemukakan dengan cepat dalih-dalih, alasan-alasan, namun semua itu tidak akan menutupi kesedarannya tentang kesalahan yang lalu dan tidak akan membantu untuk meringankan beban dosanya, kerana anggota manusia ini sendiri akan menjadi saksi terhadap kelakuannya ketika di dunia dahulu. Itu sebab dalam satu pandangan yang dikemukakan oleh Qatadah ni muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita berkenalan juga dengan para ulama tafsir. Qatadah ni tergolong seperti disebut oleh para ulama tafsir di antara para mufassir yang datang dari madrasah tafsir bil Iraq, yang mana guru mereka merupakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menghantar Ammar bin Yasir untuk menjadi gubernur beliau di Kufah, maka Sayyidina Umar juga telah minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mengikuti Ammar bin Yasir menjadi guru, menjadi menteri agama yang bertanggungjawab terhadap semua urusan agama dalam negara Iraq. Itu sebab dia dianggap antara ni, Abdullah bin Mas'ud ini dianggap antara guru kepada para ulama tafsir dan ulama fiqh, ulama hadis di Al-Iraq ini. Kalau kita lihat ilmu tafsir di Iraq ini berkembang, Alqamah bin Qais, Masruq, ini merupakan antara rijal tafsir bil Iraq. Lagi ada di situ Al-Aswad bin Yazid, lagi ada Amir Al-Sya'bi, dan begitu juga di situ muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dulu-dulunya Qatadah dan juga Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini pada satu ketika berada di Madinah, kemudian bapanya berpindah ke Basrah dan dia mulalah mendapat julukan nama Al-Hasan Al-Basri. Pernah kita kisahkan sebenarnya perjuangan hidup beliau berdepan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sebagai contohnya. Qatadah telah pun membawakan satu pandangan. Qatadah ini merupakan anak murid kepada ramai sahabat Nabi SAW. Dia ini merupakan seorang Arab yang duduk di Basrah, belajar daripada Anas Malik, dari Abi Tufail, dari Ibn Sirin, dari Ikrimah, dari Atha bin Abi Rabah,
dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in wa ardahum. Dia ni seorang yang sangat kuat ingatannya, kana qawiyal hafizah wasi' al-ittila' fi asy-syi'r al-arabi basiran bi ayyam al-arab aliman bi ashabihim mutadalli'an fi lughah al-arabiyyah. Ini Qatadah yang kita belajar pandangannya dan tafsir, merupakan seorang anak murid kepada para sahabat Nabi, antaranya Anas bin Malik, antaranya Abdullah bin Mas'ud, antaranya tabi'in terkemuka bin Sirin, dan dia juga merupakan anak murid kepada Ikrimah dan anak murid kepada Atha' bin Abi Rabah yang menjadi anak murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Kuatnya ingatan beliau ni seperti disebut dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ni Qatadah, para ulama terdahulu berbangga dengan ingatan yang kuat. Bagaimanalah mereka memiliki ingatan yang cukup kuat. Muslim-muslimin yang dimuliakan Allah sekalian. Pernah Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, Waqi', syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa anba'ani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang ingatanku yang lemah, maka dia telah memberitahuku agar meninggalkan maksiat, kerana maksiat itu bila ia dilakukan menghindarkan nur Allah yang masuk ke dalam hati, kerana nur yang dimasukkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah ni tidak diberikan melainkan kepada mereka yang melihara, menjaga dirinya daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah Qatadah yang sedang kita belajar pandangan beliau terhadap ayat bahawa manusia ni dia lupa terhadap dirinya sendiri, dia lupa terhadap dosanya sendiri. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adhira. Kata Qatadah yang merupakan anak murid kepada Allah bin Mas'ud ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ingatannya sangat kuat sehingga dia pernah berjumpa dengan Sa'id bin Al-Musayyib atau Sa'id bin Al-Musayyab. Dia berkata, dia bertanya soalan-soalan. Sa'id akhirnya merasa hairan, kamu tanya aku soalan, adakah kamu dapat ingat semua soalan yang kamu tanya dalam satu masa ni? Jawapannya, benar wahai Syekhut Tabi'in, saya telah ingat semua apa yang tuan jawabkan itu, saya dapat ingat balik semula. Dan bila diminta untuk mengulangi segala jawapan yang pernah dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, Masya Allah, terkejut dia melihat ingatan yang dimiliki oleh Qatadah ni. Lalu kata Sa'id, ma kuntu adhunnu anna Allah khalaqa mithlaka, aku tidak pernah jumpa seorang yang lebih kuat ingatannya daripada kamu. Begitu juga kata Muhammad bin Sirin yang telah kita pelajari sebelum ni kisah hidupnya sebagai salah seorang daripada ahli tafsir yang terkemuka. Para pendengar yang hati dan dikasihi sekalian, apa kata Qatadah? Ini pandangan yang menarik mentafsirkan ayat yang sedang kita bincangkan. Balil insani ala nafsihi basirah. Qatadah berkata, dia ni manusia lihat keaiban manusia, keaiban orang lain. Ra'aitu basiran bi uyubin nas wa dhunubihim ghafilan an dhunubihi. Manusia merupakan orang yang cukup cekap untuk menghitung kesilapan orang lain, terlupa kepada kesilapan dirinya sendiri. Itu sebab dikatakan dalam kitab Injil, kata-kata ada, inna fil Injil maktuban ya ibn Adam tabsurul qadhata fi aini akhika wa tatrukul jiz'a fi ainika la tabsuruhu la tubsiruhu la tubsiruhu. Tubsir, kamu ni nampak pada mata kawan kamu kekotoran padanya, tapi mata orang ni kita nampak, tapi malangnya pokok korma di depan mata pun tidak kelihatan. Ini satu patah wara nak menceritakan bahawa penglihatan terhadap kekurangan orang lain, keaiban orang lain, kelalaian orang lain, dosa orang lain tu memang kita dapat ingat baik, sebut pula pada orang. Tapi pokok korma depan mata pun kita tidak nampak. Itu nak gambarkan betapa kejinya sifat manusia. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ini sifat manusia. Dia sendiri tahu kelemahan dirinya, tapi dia sibuk dengan kelemahan orang lain. Kata ada, inilah sesuai simpulan ataupun satu kiasan nak gambarkan kelalaian manusia itu sendiri. Walau alqa ma'adhira, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan, dia tetap tahu bahawa dia memiliki kekurangan yang banyak. Walaupun dia ada banyak alasan, dia nak berikan sebab-sebab mengapa tak buat begitu, kenapa tak buat begini, dia tahu kelemahan dirinya, dan dia akan kemukakan alasan yang berbagai-bagai.
Lihatlah muslim-muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, golongan yang masuk neraka sebagai contoh dalam surah Al-An'am. Allah gambarkan surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ni argumentasi bila dia masuk ke dalam neraka besok. Tidaklah fitnah mereka kecuali mereka itu berkata, demi Allah, demi Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kalau kita lihat surah Al-Mujadalah ayat yang ke-18. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadhibun. Ingatlah pada ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka bukanlah orang yang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahawa semuanya mereka akan memberi satu manfaat. Ketahuilah bahawa semuanya mereka merupakan orang pendusta. Itu sebab dalam satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan, iaitulah mengemukakan permintaan maaf. Dalam surah Rum kita dapat lihat kata Ibn Abbas, perkara yang sama Allah gambarkan, la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum, pada hari itu tidak akan bermanfaat segala alasan yang dikemukakan oleh orang-orang zalim. Tidak akan memberi manfaat keuzuran-keuzuran yang mereka kemukakan. Banyak ayat yang menunjukkan betapa penyesalan timbul dalam hati golongan musyrikun ini. Fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su', dalam surah An-Nahl ayat ke-28 sebagai contohnya. Mereka menyerah diri dan berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan satu kejahatan pun. Lagi dalam surah Al-An'am ayat ke-23, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, kami tidak mempersekutukan Allah SWT sama sekali. Ini adalah penyesalan-penyesalan yang manusia kemukakan di hadapan Allah kelak. Walau alqa ma'adhirah, walau alqa ma'adhirah. Kata Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, alqa ni lebih kepada penggunaan kalau digambarkan seolah-olah macam kita nak menceduk air dari telaga. Idla maknanya kita menggunakan apa dipanggil sebagai baldi. Apa baldi dipanggil? Timba. Timba itu kita turunkan ke dalam telaga dengan tujuan untuk mengambil air. Jadi walau alqa ma'adhira, orang yang dah dikenakan azab siksa ketapan untuk yang derhaka ini, akhirat besok dia akan kemukakan berbagai-bagai alasan. Laksana kiasannya disamakan, diistiarahkan seperti seorang yang menurunkan timba ke dalam telaga untuk menghilangkan rasa resah, untuk minum air telaga dalam kehausan yang amat sangat berlaku pada mereka. Maka demikianlah gambaran golongan yang ingkar terhadap perintah Allah SWT. Maka dikemukakan alasan-alasan untuk menyelamatkan dirinya, seumpama seorang yang kehausan di sahara yang kini menurunkan timba ke dalam telaga untuk diminum airnya. Maka begitulah gaya yang dikehendaki oleh Allah SWT. Salah satu maksud yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Sebenarnya dalam hati dan dikasihi Allah sekalian, alqa ni pada mulanya bermaksud melontar. Satu yang dilontar bergerak dengan cepat. Jadi orang yang melakukan lontaran itu melakukannya dengan tangkas. Seorang yang bersalah ni sebenarnya seringkali dia akan kelang kabut memberikan alasan. Orang tanya aja, respon dia Masya Allah very defensive, protective. Berbeza dengan cara seorang yang berada di pihak yang benar. Orang berada di pihak benar ni kok mana pun dia tenang je, jawab dengan lancar, dengan wibawa. Berbeza daripada golongan kafir ni, walau alqa ma'adhira, dia akan kemukakan tanya jawab macam ular senduk. Sekali diusik, dia punya canang lehernya itu Masya Allah tangkas dan kelang kabut nampaknya. Maka penggunaan kata di sini agaknya untuk menggambarkan bahawa walaupun dalil yang dikemukakan lancar, seolah-olah nak memberikan kebenaran, nak menunjukkan kebenaran, nak mempertahankan diri, tapi semuanya tidak ada reti lagi. Kerana dalam lubuk hatinya, jauh dalam lubuk hatinya, dia telah mengetahui kesilapan dirinya sendiri. Perkataan ma'adzirah ni merujuk kepada ma'adzirah, merujuk kepada bentuk jamak dari perkataan uzur ataupun ma'dziratun. Dalam setengah kitab tafsir mengatakan bahawa permulaan penggunaan perkataan ma'dzirah ataupun ma'adzir ni merujuk kepada sitar. Sitar maknanya tabir. Tabir
Jadi maksudnya orang ni bila diletakkan tabir nak menutupkan keaiban dirinya, sebagaimana tabir yang ada di atas pentas untuk menutup seorang yang akan keluar di belakangnya, maka begitulah gambaran Quran. Dia nak tutup segala yang terdapat dalam kekurangan dirinya itu. Maka dia menampilkan berbagai bentuk perbalahan ataupun perdebatan untuk mengelakkan kecaman dan ancaman siksaan berlaku kepadanya. Siang benar rahmati dan kasih Allah sekalian. InsyaAllah dan kuliah akan datang kita akan lanjut lagi perkara ini dan seterusnya masuki ayat yang berikut, episod berikutnya. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.